Ditelan mati mak, diteluah mati bapa. Itulah situasi yang kita rasakan, yang mana patut kita dahulukan. Ada duit, simpan untuk masa depan kita, atau ada duit, simpan untuk bayar hutang yang menjadi tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa dan salam Minggu Saham buat anda semua. Bersama saya dengan Zidane Zidan Aziz Deisa. Kembali kita sebentar tadi siaran siri kita berkisarkan tentang makan gaji versus bekerja sendiri. Dan hari ini kita akan berdiskusi santai pada petang yang bening lagi ceria ini bersama-sama dengan saya, seorang yang cukup berketerampilan tinggi, yang cukup berkredibiliti. Dan sebelum itu, suka untuk saya tanya kabar kepada penonton terlebih dahulu, kerana kepada para penonton yang ada pada hari ini, saya yakin anda semua adalah orang yang terus setia bersama kami dari pagi tadi punya siaran. Dan bak kata orang, saya rasa menanggung kasih, nak berterima kasih kepada anda semua kerana terus bersama-sama dengan kami. Kerana kami yakin satu hakikat, kata malam aku terlalu cemburu kepada siang, kata siang aku terlalu cemburu kepada malam. Tetapi marilah kita kabarkan kepada siang dan malam bahawa mereka saling memerlukan untuk melengkapi satu pusingan hari. Tak dinamakan hari jika tiada siang, tak dinamakan hari jika tiada malam. Dan tak dinamakan majlis kita pada hari ini, memang tak jadi siaran kita pada hari ini sekiranya tiada anda semua. Dan juga tak dinamakan majlis kita pada hari ini sekiranya tiada panel kita, iaitu Tuan Farhan. Assalamualaikum Tuan Farhan, apa khabar? Waalaikumsalam Zidane. Khabar baik, alhamdulillah. Zidane, alhamdulillah. Sana abang tuan datang dari mana? Okey, saya datang daripada Johor, daripada Dari selatan Johor, ke utara. Selatan ke utara. Yalah, untuk berkongsi dalam MSAM 2023 kali ini. Betul. Okay. Sama-sama dengan kita. Jadi itulah, mungkin ada yang belum tahu bagaimana kami boleh berada di sini. Untuk pengetahuan anda semua, suka atau duka untuk saya sampaikan bahawa kami berada di sini, kami berkampung di Setia Fountains, Bertam Pulau Pinang, bagi Karnival, bagi Minggu Saham Amanah Malaysia. Jadi kepada anda semua yang belum berkesempatan untuk hadirkan diri ke Minggu Saham Amanah Malaysia ni, boleh hadirkan diri anda. Kerana di sini ada bermacam-macam perkara menarik, ada bermacam-macam aktiviti dan ada bermacam-macam hadiah yang kita boleh dapat. Macam mana? Tuan Farhan sendiri dah sempat ke berjalan di Reruai yang ada? Saya sampai semalam petang. Ya. Okey, sampai saja saya terus bergegas ke sini. Dan sempatlah saya semalam bersalam dengan PMX. Betul, Perdana Menteri kita ada juga kan semalam. Dan sempat juga round di bahagian pameran. Okey, banyak info-info sebenarnya yang kita boleh dapat. Terutamanya anak-anak muda lah, yang pastinya yang masih lagi belum terjebak dengan hutang. Itu yang paling penting. Okey. Jadi itulah, saya rasa sebenarnya kan Tuan Farhan, saya rasa kurang selesa lah, rasa kurang dekat apabila saya membahasakan tuan. Boleh tak kalau saya nak membahasakan abang? Boleh, tak ada masalah. Abang Farhan. Okay. Lebih kenalah supaya kita rasa lebih dekat. Kerana bak kata orang tu, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan, yang rapat kita mesrakan, yang mesra kita serasikan. Jadi kalau kita tak sedekat, memang tak rasa serasi kita. Jadi Abang Farhan. Abang Farhan, okey. Baik. Saya Zidane. Zidane Kalau nak rasa jauh, Zidane Zidan Aziz Deisa. Itu jauh sikit rasa dia. Zidane pun okey lah. Baik, Zidane saja. Baiklah, abang. Kita kembali kepada kita punya agenda utama. Agenda kita iaitu bayar hutang atau simpan. Mana patut kita dahulukan? Jadi, apa yang persoalan pertama yang saya mahu tanyakan kepada Abang Farhan? Umum kita tahu bahawa bayar hutang ni satu perkara yang penting. Lebih-lebih lagi kalau kita ni ada hutang seperti hutang pinjaman pendidikan maupun hutang rumah. Jadi, kebanyakan dari kita melakukan kedua-duanya. Bayar hutang dan menyimpan. Cuma bagaimana pula kalau respon ataupun sisi pandang Abang Farhan sendiri? Faktor-faktor kita untuk kita nak utamakan, untuk kita buat keputusan, kita patut bayar hutang dulu ataupun simpan. Apa? Okey. Berkenaan dengan hutang dan juga simpan. Okey, faktor-faktor yang berkaitan ni dia sama jugalah. Macam kita, lain kaki, lainlah saiz kasutnya. Betul. Jadi sama jugalah dengan hutang. Okey, faktor-faktornya berbeza di antara setiap orang. Okey, dia ada beberapa faktor yang kita boleh lihat di sini dan saya akan berkongsi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor itu berkenaan dengan risiko pekerjaan. Sebab kalau kita tengok Zidane sekarang tadi kita tengok ada yang datang daripada agensi kerajaan, di sini ramai, ada yang daripada agensi swasta, ada juga yang freelance. Jadi risiko pekerjaan tu berbeza.
sudah pasti yang freelance ni lebih berisiko. Jadi sepatutnya yang freelance ini lebih utamakan simpanan, yang kita panggil simpanan kecemasan. Okey, itu yang pertama lah. Okey, kalau kita kena lihat kepada risiko pekerjaan kita. Okey, yang kedua adalah jumlah tanggungan di bawah kita. Okey, mungkin Zidan dah berkahwin ke belum? Minta maaf tanya. Oh, belum lagi. Okey, jadi masih available lah. Okey, jadi kalau yang masih belum berkahwin, tanggungan tu mungkin kita tidak mengambil berat sangat. Tetapi yang sudah berkahwin, kita perlu melihat berapa tanggungan yang berada di bawah kita. Sebab bila kita sebut orang yang dah berhutang ni, maksudnya hutang, maknanya dia dah berhutang. Bila dia dah berhutang, okey, satu jangka masa bukan yang pendek lah. Okey, kalau hutang kereta sampai 9 tahun, hutang rumah sampai 30 tahun. Mungkin pada awal 5 tahun pertama tu tak ada masalah. Faham? Kalau kita imbas balik sebelum ni, COVID. Apa jadi? Banyak yang tak ada kerja. Okey, banyak yang ada kerja jadi tak ada kerja. Okey, banyak yang kerja tetap, okey, terpaksa buat kerja-kerja part time, freelance. Jadi di sini kita kena tengok balik. Kita kena try and adjust. Apa-apa pun sentiasa try and adjust. Okey, jadi faktor jumlah tanggungan ini kita kena tengok dulu. Kalau kata kita nak membayar hutang itu sampai dah mengganggu tanggungan kita, mungkin simpanan kita terpaksa letak tepi dulu. Tetapi bersifat sementara. Okey, itu faktor kedua. Faktor ketiga adalah jumlah hutang yang sedia ada. Kita kena pasti. Sebab hutang ni Zidin, okey, kita sebagai umat Islam kita kena tahu ini perkara yang tidak boleh buat main-main. Okey, hutang ini adalah sesuatu yang serius dan wajib. Maksudnya kita bila berhutang, okey, tak kisahlah berhutang dengan individu ke ataupun dengan institusi, kita mesti catat. Kita mesti catatkan. Kita mesti tulis secara keseluruhan dan kita kena kenal pasti hutang kita ini sama ada melebihi daripada target yang kita letak ataupun tak. Bila mana kadar hutang tu dah tak seimbang dengan pendapatan, yes, di sinilah kita kena buat sesuatu supaya kita boleh imbangkan, supaya dia menstabilkan kehidupan kita tu. Okey, itu yang keempat. Yang ketiga, maafkan saya. Okey, yang keempat adalah kita kena pasti jenis dan juga pendapatan. Macam sekarang, macam saya sebut tadi, ramai yang terkesan daripada COVID sebelum ni. Ada yang dah recover, ada yang masih belum recover lagi. So mana yang belum recover lagi ni, biasanya dia akan yang satu income tak cukup, dia akan pergi income yang kedua. Sama ada side income ataupun passive income. So kita kena kenal pasti. Kalau satu income tu dah tak cukup untuk aktif, maknanya kita kena push button untuk side income supaya kita boleh cover balik hutang yang ada. Dalam masa yang sama, kita kekal untuk simpan dan juga melabur. Dan yang kelima adalah kita kena jelas dengan matlamat kewangan kita. Matlamat kewangan daripada awal, macam Zidin sendiri sekarang dah boleh start untuk letakkan matlamat kewangan. Okey, umur 30 apa Zidin nak capai? Okey, umur 40 apa nak capai? Okey, tetapi dalam masa yang sama jalan tu penuh liku. Jadi kita tak semesti apa yang kita target tu kita akan dapat. Tetapi kita kena ikut kepada perancangan yang telah kita tetapkan, Zidin. Faham. Jadi itulah saya tanyakan kepada Abang Farhan tentang faktor-faktor bagaimana kita nak utamakan tu. Kerana saya sedar satu hakikat, kita ni takut nak pilih ruas, takut terpilih buku. Ataupun niat kita ni nak peluk gunung tapi terpeluk biawak celaka. Jadi kita kena faham apa faktor-faktornya. Jadi kalau tadi kita bercakap tentang faktor-faktor yang ada, mungkin Abang Farhan pula boleh sama-sama dengan saya untuk kita layarkan kembali bahtera bahawa saya ni kan, saya rasa bahawa saya ada pendapatan yang agak terhad dan jauh dari lubuk hati saya fikir saya perlu bayar hutang yang saya terima dan ataupun saya perlu simpan. Itu yang saya fikirkan. Tapi saya lebih utamakan hutang kerana kalau saya bayar hutang, saya bebas dari segala tuntutan. Tapi lebih menjadi bahaya apabila kalau saya tiada simpanan, merana pula. Jadi itu kepada orang yang seperti saya yang mungkin pendapatan tu agak terhad. Jadi apa sudut pandang Tuan Farhan kalau nak bercakap tentang kebaikan berkenaan kalau kita ni bijak untuk menyimpan? Okey. Bila kita cerita tentang kebaikan ni, okey, saya ada berkongsi tentang sistem heksagon keuangan. Okey, dalam heksagon keuangan ini pastinya setiap orang mempunyai ekosistem yang sama dalam sistem tersebut, iaitu kita ada pendapatan, kita ada pembelanjaan, kita ada simpanan, okey, pelaburan, persaraan dan pastinya aset pusaka lah, ataupun dan ini semua orang mesti ada, iaitu hutang. Okey, yang mana hutang ini yang kita nak kawal sebenarnya, sebab hutang ini bila dia kecil, okey, tak ada masalah, mudah untuk kita urus. Tetapi bila dia menjadi lebih besar, itu yang akan menjadi masalah pada kita.
Okey, jadi sekarang ini dalam heksagon keuangan ini, okey, saya meletakkan untuk jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Okey, dalam jangka masa pendek ini, macam saya kata tadilah, kita kena ambil kira tentang apa yang ada yang berlaku di sekitar kita sekarang. Contoh, ada yang tidak terjejas, ada yang terjejas. Okey, mana yang kita dah terjejas ni, kita kena cepat-cepat cover balik. Sebab bila mana kita dah terjejas dengan hutang, okey, dia akan kacau kita punya perbelanjaan. Lagilah kalau perbelanjaan tu kita tak urus dengan betul, okey, sudah pasti simpanan kita akan ke laut. Itu yang kalau semua orang tahu, dan pasti sekarang ini kenaikan harga barang dengan kenaikan gaji tidak selari. Jadi takkanlah kita terus dan menerus untuk menyalahkan keadaan. Jadi kita mesti buat sesuatu yang mana supaya kita dapat stabilkan balik. Itu jangka masa pendek. Okey, untuk jangka masa panjang pula, bila mana jangka masa pendek kita dah settle, clear, barulah kita boleh pergi ke jangka masa panjang, iaitu dalam heksagon keuangan saya ni kita dah masuk kepada pelaburan, persaraan. Okey, jadi kita kena clear di situ. So untuk clear kedua-dua, untuk kita gabungkan di antara jangka masa pendek dan panjang ni juga, kita ada beberapa elemen lah yang kita perlukan, iaitu kita kena consider tentang masa, tentang tenaga, kita kena ada ilmu, wang dan juga emosi. Okey, kelima-lima ni, kalau kata kita tak fokuskan, maksudnya ada, okey, kita tak fokuskan, maksudnya kelima-lima ni dia akan merencatkan lagi, Zidin. Dia akan merencatkan lagi. Okey, contoh, kita ada masa. Okey, dekat masa ini sebenarnya kalau kita betul-betul masih muda lagi kan? Masih muda lagi. So kita dah mula dengan simpanan. Sebab ada beberapa yang saya jumpa masih lagi mempunyai mindset bahawa nak mula melabur, mesti besok tunggulah, aku dah banyak duit kan, aku dah banyak duit, besok baru aku melabur. Okey, dia sebenarnya tak perlu tunggu banyak duit pun. Kalau kita tengok ada strategi yang kita panggil kuasa compounding. Maksudnya kuasa faktor compounding tu kita boleh gunakan, tetapi untuk melakukan itu kita perlukan masa yang lebih awal. Jadi sebenarnya dengan serendah RM10 pun sebenarnya kita dah boleh mulakan melabur. Okey, kita menyimpan dan kita melabur dalam, contohnya dalam ASB. Ya, itu. Okey, so seterusnya bila kita clear tentang hutang ini, okey, kita dah selesai tentang hutang yang mana yang kalau kita sentiasa adjust yang saya sebut awal tadi, okey, hutang kita ini dalam keadaan yang mudah diurus, yang stabil, barulah kita boleh fokus kepada yang pelaburan dan juga persaraan. Barulah kita boleh adjust ke mana. Sama ada mula-mula kita ambil yang risiko rendah, lepas tu kita ambil yang risiko sederhana. Ada lebih lagi, baru kita boleh pergi kepada risiko yang lebih tinggi, yang mana kita sedia maklum dalam pelaburan ni, kita tahu dia adalah high risk high return. High risk high return. Jadi untuk permulaan kita mula dulu dengan yang rendah. Faham. Baik, memang jelaslah Abang Farhan ceritakan sebentar tadi, dan saya kira kepada para penonton yang mana nak cari untuk sisi kebaikan atau kelebihan apabila kita menyimpan ataupun kita cara nak bayar hutang, mana patut didahulukan, tolonglah dengar betul-betul apa yang Abang Farhan sebutkan sebentar tadi, kerana saya ni sebagai hemat manusia, saya dengar memang saya faham. Kerana saya ni pegang satu hakikat bahawa kita ni teraju palingan tali dan manusia palingan Tuhan. Kita sentiasa mencari kebaikan, fikir yang mana yang baik kita terus dengar, itulah yang terbaiknya. Jadi inilah orang yang paling baik yang berkenaan ilmu, berkenaan persoalan yang ingin kita rungkaikan, ada bersama-sama dengan saya. Baiklah, kepada para penonton kita akan teruskan lagi soalan kita. Abang Farhan dah sedia untuk tanya soalan seterusnya? Wait, mungkin saya boleh tanyakan kepada Abang Farhan. Baik, semalam kan saya dah sempat datang dah di Minggu Saham Amanah Malaysia ni, dan saya ada jalan-jalan di reruai yang ada. Kemudian sampai saja saya di satu reruai ni, ada satu pesanan, satu nasihat yang membuatkan saya terus ingat. Dia kata, adik, kau kalau nak berjaya, pastikan kau punya simpanan paling kurang pun 6 bulan kau punya pendapatan. Tapi itu dia kata itu sekadar dia punya standard piawaian dia. Tapi kalau dengan ekonomi kita yang sekarang mungkin tidak menentu ni, silap-silap 12 bulan. Dan kalau nak bercakap tentang simpanan yang saya ada, 6 bulan tak ada, 12 bulan tak ada, mungkin 6 jam. Okey. Jadi itu. Jadi mungkin saya boleh tanyakan kepada abang, mungkin abang ada strategi ataupun ada formula
bagaimana kita nak menentukan kita punya simpanan tu ataupun dana kecemasan tu berapa yang kita perlu ada dalam kita punya simpanan. Okey, baik. Berkenaan dengan formula ni, okey, hari ini saya memperkenalkan formula STEM, STEM. Jadi sempena dengan MSAM ni, Ya. okey. Elemen yang diterapkan elemen STEM, Ya. iaitu sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Okey. Jadi sebelum saya nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan formula tu, okey, saya akan pergi satu-satu, iaitu apa itu S, apa itu T, apa itu E dan juga apa itu M lah. Okey. So S ini adalah untuk sains. Okey. Sains. Dulu Zidane masa sekolah biasa buat hipotesis tak? Biasa. Jadi sama, kita menggunakan hipotesis ini dalam keuangan kita. Yang mana semakin banyak dana ataupun semakin banyak pendapatan yang kita ada, semakin banyak simpanan yang kita boleh buat dan semakin mudah untuk kita selesaikan hutang kita. So tips pertama, kita kena pastikan kita punya pendapatan. Itu paling penting. Jadi kita dah tulis semua senarai hutang kita, so kita kena tengoklah pendapatan kita macam mana. Masih lagi mencapai kita punya hutang ataupun dah melebihi daripada hutang kita. Sebab ada orang, saya rasa biasa sekarang kita nampak orang yang dah burst hutang dia. Jadi bila dah burst, for sure memang kita kena cari income lagi untuk selesaikan hutang tersebut. Okey, itu formula S. Okey, T ini adalah teknologi. Teknologi Zidane, teknologi sekarang ni saya masih jumpa lagi anak muda yang masih tak kata orang tu friendly user dengan apps. Sekarang ni banyak apps untuk money manager. Okey, kita ada apps Moneyfy, kita ada apps untuk Mint, okey, Good Budget. Jadi masih ada lagi kata susahlah nak mencatatkan, nak catatkan hutang perbelanjaan apa semua. Kan? Kalau orang dulu menggunakan buku 35. Ya. Sekarang takkanlah nak guna buku 35. Kita ada handphone, okey. Kita ada apps, kita boleh gunakan. Okey, itu elemen T. Okey, untuk E ini adalah engineering. Tetapi dalam keuangan ini saya menggunakan ini sebagai entrepreneur. Kenapa saya masukkan entrepreneur dekat dalam kita punya formula ni? Sebab macam saya sebut di peringkat awal tadi, sekarang ramai orang terjejas. Ya. Okey, kita bekerja, kenaikan gaji tu tidak selari dengan kenaikan harga barang. Saya tak nak cerita lanjut lah. Okey, semua orang faham, betul? Ya, faham. Okey, takkan kita nak paksa bos naikkanlah gaji saya. Tak boleh. Jadi ramai orang sekarang beralih kepada side income dan juga passive income. Betul. Jadi pilihan lain banyak yang sekarang kita buat. Kita nampak orang buat affiliate, kita boleh buat, kita nampak orang buat jadi agent, jadi dropship. Okey, maksudnya apakah yang diorang sedang buat? Itu adalah elemen usahawan tadilah, entrepreneur. Okey, jadi bila elemen entrepreneur ni, kita kena pastikan bahawa kita buat walaupun sekadar side income, sekadar part time, passive income, kita kena buat proper seolah-olah kita buat perniagaan yang betul. Kita kena pastikan kita ada record, okey, keluar masuk duit. Okey, kita kena clear dengan percukaian, okey, kita kena tahu tentang pembiayaan. Kenapa? Sebab di sini akan mendisiplinkan kita. Kalau kita disiplin dekat part E ini sebagai usahawan, okey, confirm kita akan disiplin juga, kita akan praktis dengan kita punya keuangan sendiri. Dan dia punya kesan juga akan memberikan pendapatan akan semakin besar. Ada ramai juga yang saya nampak dulu sebelum COVID bekerja. Tetapi disebabkan COVID, okey, menjadi usahawan daripada segala part time dan dia menjadi dia punya kata orang tu active income. Jadi bila active income, secara tak langsung dulu mungkin masih bekerja walaupun nampak dapat gaji tiap-tiap bulan, tetapi masih lagi tak cukup. Tetapi sekarang ni asbab COVID, okey, melakukan perniagaan dengan secara fokus, bersungguh-sungguh, sekarang ini dah tak ada masalah lagi dah dengan hutang. Dapat selesaikan hutang tu dengan cepat, dapat menambah pelaburan simpanan dengan lebih banyak lagi lah. So STE dan last sekali adalah M adalah matematik. Ini formula yang sebenarnya. Ini formula sebenarnya, iaitu kita kena tentukan berdasarkan peratusan dan kemampuan kita sendiri. Di awal tadi saya ada sebut lain kaki, lain saiz kasutnya. Okey. Jadi di sinilah baru kita try and adjust. Okey, jadi saya berkongsi hari ini menggunakan peratusan 50-30-20, iaitu 50% adalah keperluan, 30% adalah hutang dan juga 20% adalah simpanan.
Tetapi benda ni bukan adalah tetap. Sebab lain orang lain. Macam saya kata tadi, kena tengok balik risiko pekerjaan, kena tengok balik risiko tanggungan dan seterusnya. Jadi mungkin ada orang boleh mulakan dengan 70, 20, 10. 70 itu adalah keperluan. Okey? Dan mulakan dengan 10%. Okey? Jadi sekarang ini praktis untuk menggunakan formula STEM ini, Zidin. Faham. Jadi itulah kepada hadirin dan hadirat, kepada para penonton. Tadi sebentar tadi Abang Farhan telah pun kemukakan bermacam-macam angka. Saya yakin bagi kita angka itu angka yang menggerunkan. Tapi hakikatnya itu adalah angka yang membahagiakan. Tapi kalau kita takut dengan angka itu juga tidak menjadi masalah. Boleh saya seru kepada anda semua yang mana masih lagi belum berkesempatan untuk hadirkan diri ke Minggu Saham Amanah Malaysia bertempat di Setia Fountains, Bertam, Pulau Pinang. Bolehlah hadirkan diri kerana di sini ada orang, ramai sangat orang yang boleh tolong kira angka-angka anda. Dan selepas ini saya akan pergi, saya memang kali ini saya dah 3 round dah berjalan di booth ni. Macam mana pula abang? Abang dah ni ke? Dah pergi ke? Semalam saya sampai dah pergi 1 kali. Tadi 1 kali dan selepas ini mungkin sebab saya rasa seronok. Ya. Seronok. Abang rasa yang paling seronok tu dekat mana? Ada tak? Saya rasa seronok dekat ilmu-ilmu keuangan. Sebab semalam, okey, siapa yang tak dapat hadir di sini ataupun yang dapat melihat melalui online, okey, masa perasmian, okey, PM ada mengatakan satu pada saya khabar gembira lah. Okey, ilmu keuangan akan diperkenalkan kepada pelajar-pelajar. Jadi ini satu benda yang menarik. Sedangkan zaman saya lah, Zidin dengan saya kan kita jauh. Okey, masa zaman saya tak ada ilmu-ilmu berkenaan dengan keuangan ini diajar. Mungkin selepas ini perlu ditekankan di sekolah-sekolah, itu sangat bagus pada saya. Betul. Jadi itulah saya nak sampaikan kepada para penonton, seperti Abang Farhan sampaikan kepada kita tadi, bahawa kita ni jauh sikit umur dia tu, agak jauh. Jadi walaupun agak jauh tapi kita kena bersiap sedia. Kerana bak kata peribahasa Melayu tu kan, walaupun rusa masih di hutan, tapi kancah kita harus kita jerang. Kita kena terus bersiap sedia. Jangan bermalas-malasan. Jadi Abang Farhan, kita kembali kepada agenda kita. Seterusnya, mungkin saya boleh tanyakan kepada Abang Farhan. Ya, kita faham bahawa bayar hutang juga simpan merupakan elemen yang penting. Macam saya sebutkan sebentar tadi, lebih-lebih lagi kalau hutang rumah, hutang pendidikan yang memang kita kena jaga dia punya sistem pembayaran dia. Jadi mungkin saya boleh tanyakan kepada Abang Farhan, boleh jadi ia sebagai siasah perang yang perlu kita diasah. Apa strategi yang boleh abang kongsikan? Cara untuk kita nak boleh bayar hutang dalam masa yang sama, ada simpanan yang kukuh. Baik. Okey, bila kita sebut tentang strategi, okey, berkenaan dengan strategi ini, hari ini saya nak berkongsi berkenaan 7 part Hourglass Finance. Okey, 7 part Hourglass Finance ni kita bayangkan jam pasir. Okey, jam pasir ni, okey, cuba kita bayangkan jam pasir ni, kalau kata pasir dia berada di bawah, kita nak menggunakan, kita terbalikkan, betul? Kita terbalikkan yang mana pasir itu akan jatuh. Jatuh maknanya daripada sikit makin banyak. Jadi ini strategi ini adalah sebenarnya kita gunakan untuk dalam sistem kita punya 7 part Hourglass keuangan, kita punya perancangan ini adalah kita mesti melakukan secara serentak, Zidin. Kita mesti lakukan secara serentak. Okey, cuba kita bayangkan jam pasir. Jam pasir ini yang berada di atas, pasir dia akan jatuh ke bawah. Yang atas itu adalah hutang. Hutang itu kita perlu kecilkan. Dan sampai ke bawah, dia jatuh, kita kena mulakan juga. Walaupun serendah RM10 sebulan, mana yang kita mampu, kita kena force, kita kena paksa. Okey, simpan at least untuk kita kembangkan simpanan kita tu. Tak cukup, kita kena kembangkanlah kita punya pendapatan. Kita kena kembangkan kita punya pendapatan. Jadi daripada situ, bila mana hutang kita kurang, so jiwa kita akan tenang. Jiwa kita akan tenang, Zidin. Okey. Ya, jadi hari ini saya kongsikan satu kata orang tu strategi yang biasa diguna pakai adalah kita panggil dia teknik bola salji. Bola salji maknanya apa yang kita boleh buat, contohlah kita ada 5 hutang. Okay. Yang mana daripada 5 hutang tersebut, okey, kita cuba cari hutang yang mana yang paling rendah dan kita kena selesaikan dulu. Walaupun kita dapat selesaikan satu, okey, sebenarnya itu kita dah self motivate. Kita dah happy. Okey, alhamdulillah aku punya hutang tinggal 4. Sebenarnya yang tinggal 4 ni besar-besar lagi. Tetapi kita akan semangat untuk selesaikan hutang yang seterusnya. Jadi bila contoh saya ambil satu situasi, kita ada sebuah kereta Myvi yang kita bayar 600 sebulan. Jadi bila kita dah selesai bayarkan hutang tersebut, kita dah ada lebihan 600.
Yang mana 600 tu, okey, kalau ikut teknik bola salji, kita kena letakkan untuk top up hutang yang lain supaya dapat bayar dengan lebih. Tetapi kita alihkan mungkin 100 untuk kita start simpan. Kita start menyimpan yang kita boleh pakai, macam saya kata tadi lah, kita boleh simpan dekat dalam ASB. So kita seawal mungkin kita boleh buat yang kita panggil kaedah faedah compound. Maksudnya kita akan kata orang tu dia akan bergantung kepada masa. Lagi panjang lagi bagus. Okey. Dan dalam masa yang sama kita kena kurangkan juga kehendak dan perbelanjaan. Kontrol emosi. Jangan nampak ada sale je kita nak beli, nampak sale je kita nak beli. Kan, kita kena kurangkan. Dan serentak itu juga, so dalam masa yang sama kita kena tambahkan ilmu pengetahuan asas keuangan. Sebab macam saya kata tadi, sekarang ini ilmu keuangan tidak ada diajar di sekolah. Jadi kita kena datangi ilmu, kita kena cari ilmu tersebut. Banyak sumber sekarang. Kalau kata kita tak nak yang berbayar, yang percuma pun ada. Okey. Dan seterusnya kita kena buat dokumentasi, rekod penggunaan aplikasi tadi. Okey. Dan yang ketiga, yang bawah adalah kita dapatkan nasihat daripada perancangan keuangan bertauliah lah. Okey, macam mana kita nak research apa yang plan yang kita boleh buat. Okey, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang kita boleh buat. Okey, dan bila kita dah imbangkan daripada atas dan bawah ini, barulah sistem eksagon kita yang tadi tu dia akan stabil. Okey, baru dia akan stabil. Jadi senang cerita, okey, secara keseluruhannya kita kena selesaikan hutang dalam masa yang sama. Kita kena mulakan simpanan, Zidin. Mulakan. Jangan beri alasan. Banyak yang saya jumpa beri alasan. Dia pun beri alasan. Tak cukup lah. Dia dah settle baru. Sebab sedangkan kita boleh mula je dengan RM10. Mungkin 3 bulan RM10. Seterusnya kalau kita dah ada lebih baru, sebab kita takkan duduk diam. Kita akan kembangkan benda-benda kita. Kita top up lah jadi RM20. Dan seterusnya. Benda ni dia tak boleh berlaku dengan petik jari terus berlaku. Tak boleh. Tambah pula bang, sekarang kita punya trend sekarang ni, itu sikit-sikit memang sentiasa berhutang dengan cara apa? Setiap hari akan berhutang. Betul. Di ruang komen, pinjam 100 nanti bayar. Penuh dengan tu. Jadi sekarang memang mustahil lah kalau kata anda tidak berhutang. Berapa ramai dah anda berhutang, setiap komen video anda komen pinjam 100 nanti bayar. Betul. Sampai dekat Nur Nilam Sari pun dia pinjam 100. Betul. Sampai dah ada lagu dah sekarang kan. Macam mana? Boleh abang nyanyikan apa lagu dia? Wish. Pinjam 100 Nur Nilam Sari. Sambung Zin. Tak ada sambungan tu. Tak ada sambungan Itu betapa orang yang menormalisasikan berhutang sampai dekat komen, sampai tak ada rasa malu langsung. Tak tahulah kata nak bergurau ke apa, tapi kadang tu lah betul-betul ke kau minta. Contohnya saya buat video saya, kemudian ada orang komen pinjam 100 nanti bayar. Saya pun cakap bagi nombor akaun. Dia DM saya betul-betul. Dia DM saya bagi nombor akaun. Jadi itu orang yang cuba menormalisasi hutang. Tapi tak menjadi masalah kalau anda mahu berhutang. Yang menjadi masalah kalau anda tak nak hadir ke Minggu Saham Amanah Malaysia. Kerana akan menjadi masalah apabila anda tak faham literasi kewangan. Bagaimana cara anda nak kawal, bagaimana kita nak dahulukan hutang ataupun simpanan. Jadi pastikan hadir ke Minggu Saham Amanah Malaysia, ataupun kalau tak dapat hadir, kalau betul-betul memang perkara tak dapat dielakkan, ini terus berada bersama-sama kami melalui siaran langsung kami yang kami akan terus kupas rungkaikan segala apa yang terbuku dalam kalbu kita. Dan pastikan terus berada dengan kami sehingga ke akhir rancangan, kerana esok hari dan sehingga ke majlis kita yang hari yang seterusnya memang sentiasa ada bual bicara yang kita boleh kongsikan kepada mereka yang tidak dapat hadir ke sini. Baiklah abang, sebentar tadi kita dah cerita bermacam-macam tentang faktor-faktor, bagaimana pula dengan strategi. Jadi ini mungkin soalan penutup daripada saya sendirilah. Sebab sekejap lagi saya akan buka pula soalan kepada halayak ramai. Abang dah bersedia ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Pastinya sudah bersedia, kerana saya suka untuk sampaikan bahawa panel yang kita jemput untuk kita punya bual bicara bukanlah orang biasa-biasa. Mereka adalah orang yang cukup berketerampilan tinggi, yang cukup berkredibiliti. Pastinya bersedia dengan soalan yang anda tanyakan dari segala segi. Baiklah, Abang Farhan, mungkin saya boleh tanyakan bahawa sebentar tadi Abang Farhan ada cakap tentang ilmu kewangan, dan PM kita ada umumkan kita akan kenalkan subjek ilmu kewangan itu di peringkat alma mater lagi. Tapi untuk keadaan sekarang, masih lagi sukar untuk orang dapat ilmu kewangan dan tak semua orang ada. Dan satu perkara yang saya suka sebut, kalau orang ada ilmu kewangan,
kalau semakin awal dia ada ilmu kewangan, ini hipotesis ni saya nak buat ni. Hipotesis. Semakin awal Betul. dia ada ilmu kewangan, semakin banyak manfaat yang dia akan terima. Itu hipotesis ditolak ataupun diterima? Diterima Zidin. Diterima. Jadi hipotesis saya itu. Hipotesis semakin cepat saudara belajar ilmu kewangan, semakin banyak manfaat yang akan kita terima. Jadi mungkin saya boleh tanyakan ataupun saranan lah, senang cerita. Saranan yang boleh abang berikan kepada kami, kepada saya dan juga kawan-kawan saya, kepada para penonton yang ada berkenaan simpan ataupun bayar hutang, mana patut didahulukan. Itu. Okey. Seharusnya hutang itu perlu diselesaikan dahulu. Ya. Okey. Sebab jiwa seorang mukmin ni tergantung dengan hutangnya Zidin. Ya, betul. Okey. Takkan hidup aman kalau hari-hari bank call. Okey tuan, ini hutang ni pembiayaan ni belum dibayar. Jadi bila kita tidak aman di situ, pastinya kita tidak akan aman melakukan kerja, kita akan nak buat sesuatu pun kita tak kreatif dan kita akan sentiasa dikejar. Ya. Penat kan untuk kita asyik mengejar. Jadi seeloknya kalau katalah yang masih lagi rasanya perlukan lagi ilmu tentang keuangan, carilah ilmu tersebut. Okey. Kalau tak boleh, tak mampu, perlu ramai di luar sana, okey, perancang keuangan bertauliah yang boleh bantu. Okey, yang boleh bantu ataupun macam yang saya dah kongsikan tadi, okey, boleh apply kita yang saya panggil sistem heksagon keuangan. Mulakan dulu. Okey. Sebab ramai orang yang dia nak bertindak sekarang, nak keputusan cepat, tak boleh. Dia kena mulakan. Tapi pada yang masih di peringkat awal, okey, mulakan awal, bersyukurlah. Sebab apa? Pengalaman-pengalaman orang yang dah lalui kesukaran-kesukaran zaman sekarang ini, okey, ambil iktibar tersebut untuk belajar dan mulakan sekarang. Sangat beruntung orang-orang yang belum ada hutang lagi, maksudnya hutang yang kecil, yang fresh grad. Okey, sebab saya datang daripada TikTok Zidin. Tapi follower saya taklah seramai Zidin. Okey. Maknanya kat sini yang masih baru bekerja, yang masih ada hutang pelajaran, belum lagi ada kereta, ada rumah, dia simple. Pada saya adalah kita kena kata orang tu segan-segan berhutang dan rajin-rajinlah melabur. Daripada pelaburan barulah kita spend. Itu yang sepatutnya di kata orang tu dipraktikkanlah. Yang kita boleh tekankan. Faham. Jadi itulah yang Abang Farhan sampaikan sebentar tadi. Memang bermacam-macam input nilai tambah baharu yang kita terima, yang saya kira memang satu perkara yang kita boleh cuplik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, untuk bersama-sama kita menjadi manusia yang lebih berjaya. Namun begitu, kalau kita sekadar dengar nasihat apa Abang Farhan sampaikan tetapi kita tak mengamalkannya, apa gunanya? Dan itulah ada peribahasa Melayu yang berbunyi, enggang apa kepada enggang, orang apa kepada orang. Buat apa sampaikan nasihat tapi tak ada siapa yang mendengar, jadi pastikan nasihat itu kena pada siapa. Pastikan kita terus amalkan apa yang Abang Farhan sampaikan sebentar tadi. Baiklah, kepada para penonton yang ada, suka atau duka untuk saya sampaikan kepada anda semua, kita telah pun selesai untuk soalan yang saya tanyakan kepada Abang Farhan. Dan kini sebentar lagi kita akan ada pula soalan kita buka kepada khalayak ramai, kepada ruang komentar untuk tanyakan kepada Abang Farhan dengan lebih terperinci apa yang saudara ingin dekati. Dan sebelum itu, saya nak sampaikan bahawa pada sesi ini kita akan sampaikan bahawa kita akan ada pop quiz. Pop quiz ini kan saudara, kita boleh jawab soalan yang ada dan soalan yang akan ditanya berdasarkan apa yang kita terima sebentar tadi. Nak tengok kalau saudara ni enggang apa kepada enggang, orang apa kepada orang. Nak tengok kena pada orang yang mana? Kita tengok siapa yang boleh jawab soalan kuis sebentar saja lagi. Kerana apa yang menarik, mereka yang boleh jawab kuis sebentar saja lagi, iaitu pop kuis sebentar lagi, mereka akan akan berpeluang untuk memenangi voucher eShopee RM50. Pada soalan dia mudah saja. Hanya beberapa saja soalan dan menang RM50. Macam tu saja. Jadi bagaimana cara nak menjawab soalan tersebut, nak menyertai pop quiz ini? Caranya mudah saja. Cukup saudara imbas QR code yang tertera. Ini QR code yang ada. Dan saya faham
Mungkin ada mereka di antara anda semua yang mempunyai masalah untuk imbas kod QR. Tidak menjadi masalah kerana anda kena sedar hakikat bahawa kami Amanah Saham Nasional Berhad, Minggu Saham Amanah Malaysia sentiasa memudahkan urusan saudara semua. Caranya, anda boleh pergi ke ruangan komentar. Di ruangan komentar tu anda boleh tekan link yang ada. Di link tu anda tekan dan anda boleh menjawab soalannya. Dan soalan-soalan yang diberikan, pastikan anda menjawab dengan tepat dan pantas. Dan kalau anda kena pada kriteria yang saya sebutkan sebentar tadi, pastinya RM50 e-voucher Shopee menjadi pilihan anda. Dan pastikan isi maklumat dengan tepat dan selesaikan segala soalan yang ada sebelum siaran kita ini berakhir. Jadi, mari sama-sama kita menjawab soalan tersebut dengan baiknya. Baiklah Abang Farhan, itu cerita tentang pop quiz. Dan sekarang pun kita ada pop quiz juga kepada Abang Farhan. Pop quiz maksudnya soalan yang disediakan oleh penonton lah. Jadi ini saya semak dulu apa soalan-soalan dia. Yang pasti soalan ni cukup mencabar minda, namun tidak menjadi masalah pun kepada Abang Farhan. Kita punya panel yang cukup berkredibiliti tinggi ini. Baiklah, ini soalannya. Soalannya namanya Darky Snow. Darky Snow. Tadi abang ada bagi tahu apa formula bola salji kan? Ini orang bola saljinya datang. Dia kata, saya orangnya jenis utama hutang dahulu. Sebab tu saya mesti berhati-hati dan kaji segala perkara untuk berhutang dari segi kemampuan, tempoh kelebihan dan adakah ia akan menjejaskan simpanan saya untuk bulanan. Dia tanya lagi orang ni, Darky Snow ni, dia jenis utamakan hutang. Sebab itu sebelum dia nak berhutang, dia fikir dulu dari segi dia punya kemampuan, dia punya tempoh dan juga kelebihan. Dan menjadi persoalan dia yang utama, apakah ia akan menjejaskan simpanan bulanan dia kalau dia berhutang tu. Okey, baik. Terima kasih kepada soalan ini. Ini kebat ni. Kebat. Okey, dia macam gini. Sebenarnya dah bagus dah, tindakan tu dah betul. Sama ada terjejas ataupun tidak, dia sebenarnya macam awal tadilah saya kata, sebenarnya kita ni pakai baju mengikut saiz badan sendiri, Zidin. Ya, betul. Jadi pastinya sebelum kita nak buat hutang tu, kita dah tengok saiz badan kita macam mana. Maksudnya saiz badan itu adalah pendapatan kita, Zidin. Betul. Jadi pendapatan kita ni, so kita kena ada plan A dan plan B. Macam contoh kita kerja tetap, kita dah tahu. Maknanya kita dah structure dah kat situ berapa kadar hutang yang mampu kita buat. Okey, jadi apa yang saya boleh sarankan adalah bagi memastikan supaya simpanan ini kekal, selalulah gunakan strategi ini, iaitu kalau kata kita mampu pakai Mercedes, belilah sekadar Honda Civic saja. Maksudnya kat sini kita tidak akan lebih menggunakan pendapatan yang kita ada. Jadi yang pastinya simpanan itu sentiasa kita dapat buat. Dan teruskan sebelum buat hutang, tulis, catat dulu, buat kira-kira dulu. Dan ambil kira sekiranya berlaku situasi yang tidak dijangka seperti COVID dan lain-lain. Dan kena ready dengan plan B dan seterusnya. Jadi itulah kepada Darky Snow, pastikan itulah ukur pada badan sendiri dulu baju yang ada, dan pastikan kita tu kalau kita berada di bawah melompat, kalau kita berada di atas menyusup. Pastikan kena pada diri kita. Baiklah, soalan yang seterusnya dari Ina. Bagaimanakah cara atau strategi yang sesuai untuk mengekalkan keseimbangan antara pembayaran hutang dan simpanan jangka masa panjang? Ina tanya, cara atau strategi yang sesuai bagi nak memastikan keseimbangan di antara pembayaran hutang dengan wang simpanan. Okey. Untuk Ina, menjawab kepada soalan Ina ini, strategi yang sesuai. Okey, Ina kena betul-betul laksanakan 7 Parts Hourglass Finance ni tadi. Okey, sebab 7 Parts Hourglass Finance macam yang saya dah terangkan sebentar tadi, ini kita melakukan secara serentak. Maksudnya dalam masa yang sama kita menyelesaikan hutang, dalam masa yang sama kita start simpan dan juga melabur. Cuma kat sini kena ada try and adjust. Sebab saya tak boleh nak cakap satu strategi ini sesuai untuk Ina tapi sesuai untuk orang lain, Zidin. Tak sama. Jadi Ina je yang tahu sekarang ini apa pun Ina kena duduk, kena tulis semua berapa pendapatan, berapa hutang. Dalam masa yang sama kat situ kena paksa diri letakkan simpanan berapa
Sebab ramai yang kat sana dia kalah dekat part ni. Hmm. Dia setelah selesai dia punya keperluan, selesai dia punya hutang, last kali tak ada balance. Jadi tak boleh nak melabur. Jadi itu yang akan jadi masalah. Jadi sebab tu apa-apa rancang dulu. Letak dulu matlamat keuangan, itu yang paling penting Zidin. Faham. Memang faham dengan jelas lah. Saya yakin Kak Ina pun pasti faham dengan jelas apa yang telah diterangkan sebentar tadi. Dan soalan kita, mungkin ini adalah soalan yang terakhir lah yang mungkin kita boleh ajukan. Soalan dari Muhammad Rahman. Muhammad Rahman, macam mana nak tentukan kadar pembayaran bulanan yang sesuai untuk hutang? Muhammad Rahman dia nak tahu cara kita nak tentukan kadar bayaran bulanan untuk bayar hutang tu. Okey. Untuk menjawab soalan ini, ada perancang keuangan yang dia dah siap-siap kira daripada setiap jenis hutang itu berapa kadar yang bersesuaian. Tetapi untuk saya lebih ambil secara keseluruhan. Macam tadi kita balik kepada kita punya M tadi. Kan kita punya strategi STEM tadi, M tu kita letak 50 30 20. 30 itu adalah 30% daripada pendapatan kita untuk hutang. Maksudnya kat sini adalah katakanlah Zidin sebulan gaji 10,000. Okey, maknanya kita hanya meletakkan 3,000. 3,000 tu untuk hutang yang mana kita agih-agihkan. Contoh 3,000, rumah 1,000, okey, ada lagi 2,000. Jadi kita kena tengok kesesuaikan di situ. Jadi kita kena sentiasa try and adjust. Dan kalau boleh, jangan lebih daripada 30%. Kita kena disiplin lah, Zidin. Ya, betul. Kita kena disiplin. Dia apa-apa pun, ramai yang saya jumpa, okey, pergi menuntut keuangan, ilmu keuangan, tapi tidak disiplin. Kalah dengan emosi, kalah dengan iklan-iklan, kalah dengan pengaruh rakan-rakan kan yang meracun. Jadi benda-benda tu kita kena pastikan supaya kita tidak mudah terpengaruh dan kita disiplin dengan apa yang telah kita tetapkan. Itulah dia. Kepada siapa Muhammad Rahman, pastikan kita disiplin dengan hutang yang ada tu. Pastikan kita terus fikir strategi yang kita boleh aturkan untuk kita laksanakan bersama-sama. Kerana kelak kalau kita tak berdisiplin, kalau kita tak aturkan strategi yang ada, kemungkinan air kita minum terasa duri dan makan akan terasa sekam. Pastikan kita disiplin. Baiklah Abang Farhan, kita telah pun habis segala soalan yang ditanya. Pastinya segala persoalan yang kita tanyakan kepada Abang Farhan, saya orang yang pastinya menjadi persoalan dalam minda saya berkenan ini, nak bayar hutang ataupun simpanan. Dan selepas Abang Farhan hanya melalui beberapa soalan saja mungkin kita beri mungkin dekat 10 soalan, saya rasa memang terus faham. Saya dah sangat faham dan saya dah ada pendirian saya. Jadi mungkin ada akhir kata daripada Abang Farhan sendiri. Okey, akhir kata daripada saya adalah walau di mana kita berada, okey, kita kena sentiasa mengukur di mana kesesuaian ataupun saiz baju badan kita sendiri pada badan kita sendiri. Baik. InsyaAllah kita berada di keadaan yang di atas pun kita selesa, kita berada di bawah pun kita selesa. Baik, demikian tadi pesanan atau kata-kata akhir dari Abang Farhan kita. Sebagai panel kita pada hari ini, pastinya beliau merupakan orang yang cukup berketerampilan tinggi, berkredibiliti, cukup tahu segala onak dan duri. Dan pastikan kita terus dengar apa nasihat, segala apa yang beliau sampaikan, kerana ia merupakan nilai tambah yang baharu yang kita boleh cuplik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Dan kepada anda semua, sebelum saya tutup siaran kita pada hari ini, suka atau duka untuk saya ingatkan kepada anda semua bahawa kami bertempat di Minggu Saham Amanah Malaysia, bertempat di Setia Fountains Bertam, Pulau Pinang. Kami ingin menyeru anda semua, marilah sama-sama kita berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek dengan saya berada di sini untuk kita mengetahui, untuk terus menyertai segala aktiviti untuk mendapat mencuplik segala perkara yang ada di Minggu Saham Amanah Malaysia ini. Sebentar saja lagi, kita tutup saja siaran sebentar lagi. Saya dengan Abang Farhan memang rasa excited sangat nak jalan lagi dekat ruai-ruai yang ada, kerana saya rasa memang tak cukup nak berjalan sehari. Sebab itu Minggu Saham ni kita ada sehingga 8 Oktober. Betul, tak salah saya, sehingga 8 Oktober. Jadi ada masa lagi untuk anda semua hadirkan diri. Baiklah, terima kasih kepada Abang Farhan atas soalan yang telah pun dijawab. Segala kekusutan telah pun kita rungkaikan dengan kata-kata itu, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang sukar itu berbuat pahala. Ada mata, pandanglah keindahan.
Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Saya Zidane Zidan Aziz Desa ingin memohon maaf andai ada salah dan silap kerana saya merupakan manusia. Tak dinamakan laut jika tidak bergelora. Tak dinamakan manusia jika tiada salah dan silap dan tiada dosa. Assalamualaikum, salam bahasa dan salam Minggu Saham buat semua.